Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersua lagi dalam gelanggang forum bersama saya Siti Wardah binti Hussein pada pagi yang berbahagia ini. Tajuk forum kita pada pagi ini adalah kisah tentang perkahwinan lewat dalam kalangan wanita, mengapa perkara ini perlu berlaku. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan merupakan pembentukan satu ikatan yang sah bagi dua individu yang bersatu sebagai suami dan isteri dalam membina keluarga yang bahagia. Faktor usia untuk berkahwin biasanya ditentukan dengan kematangan fikiran dan keupayaan bagi pasangan untuk memimpin keluarga secara teratur dan tersusun dalam menjamin kesejahteraan hidup. Walau bagaimanapun, pemodenan dunia hari ini menyaksikan tren yang berbeza dalam perkahwinan. Tren kahwin lewat semakin ketara selepas pemodenan dunia dan pembangunan negara beserta kemajuan yang dikecapi oleh masyarakat pada hari ini. Sehinggalah dewasa ini, kahwin lewat menjadi satu fenomena yang tidak dapat dinafikan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kahwin lewat ini merujuk pada golongan yang lambat berkahwin, iaitu mencapai usia 30 tahun ke atas tanpa pengecualian dari segi agama, bangsa maupun kaum. Jika dilihat dalam konteks Malaysia, terdapat perubahan dalam tren perkahwinan yang amat jelas dalam tempoh beberapa dekad ini. Tingkat umur bagi golongan wanita yang berkahwin semakin meningkat kebelakangan ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita saudari Muhammadiyah binti Muhammad Kamal. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, ahli panel kedua, saudari Nawazilah binti Muhammad Azlin. Selamat datang saudari, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga. Dan bersama kita, saudari Nabihah binti Rosli yang merupakan ahli panel ketiga kita hari ini. Selamat datang, apa kabar saudari? Terima kasih moderator. Ya, Alhamdulillah sihat. Selamat datang. Tidak lupa juga kepada Nurul Hazimah binti Muhammad Barin yang merupakan editor untuk forum kita pada hari ini. Selamat datang buat saudari, apa kabar? Alhamdulillah, sihat. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum kita pada hari ini. Bagi memulakan forum kita pagi ini, saya memulakan dengan persoalan pertama. Bagaimanakah pola statistik wanita berkahwin lewat ini? Kita juga sedia maklum, fenomena ini bukan hanya terjadi di negara kita Malaysia, malah turut terjadi juga di negara lain. Bolehkah saudari memberi hujah mengenai statistik dan beberapa contoh negara tersebut? Panel pertama, Nur Madiah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada moderator dan para panel yang dihormati. Benar sekali yang diperkatakan oleh saudari moderator berkenaan trend perkahwinan lewat dalam kalangan wanita yang semakin meningkat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa soal ajal, jodoh dan detik pertemuan di luar jangkauan kita semua dan hal itu merupakan ketentuan daripadanya. Walau bagaimanapun, bab perkahwinan seringkali menjadi topik hangat dibincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat. Perkara ini termasuklah dilema kahwin lewat dalam golongan wanita pada masa kini. Jika dulu, ramai mengambil keputusan berkahwin ketika masih berusia awal 20-an. Namun, pada zaman sekarang, semakin ramai wanita yang menangguh atau menunda ke usia lewat 20-an. Malah kini, perkahwinan dalam kalangan wanita yang berusia 30-an bukanlah sesuatu yang menghairankan. Saya amat bersependapat dengan moderator bahawa kahwin lewat dalam kalangan wanita di Malaysia tidak dapat dinafikan peningkatannya yang setanding dengan negara-negara maju yang mempunyai isu kahwin lewat ini. Apa yang menariknya ya saudari moderator dan para panel yang dikasihi sekalian, perubahan yang berlaku dalam trend kahwin lewat dalam kalangan wanita dilihat semakin jelas dalam tempoh beberapa dekad ini. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan statistik purata umur perkahwinan pertama bagi wanita mengikut kaum di Malaysia. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, purata umur perkahwinan pertama bagi wanita pada tahun 1980 adalah 23.5 tahun. Pada tahun 1991,
purata umur perkahwinan bagi wanita meningkat kepada 24.7 tahun. Angka ini telah bertambah pada tahun 2000 dengan purata umur bagi wanita iaitu 25.1 tahun. Pada tahun 2004 pula, nilai ini menunjukkan peningkatan kepada 25.3 tahun dan tahun seterusnya iaitu tahun 2010 menunjukkan purata umur perkahwinan pertama bagi wanita adalah 25.7 tahun. Maafkan saya. Pada tahun 2014, purata umur berkahwin dalam kalangan wanita adalah 23.0 tahun. Perubahan ini didapati semakin ketara menjelang tahun 2016 dengan purata umur berkahwin bagi wanita iaitu 26.2 tahun. Dapat kita lihat di sini berdasarkan statistik tersebut adalah jelas bahawa bukan sahaja golongan lelaki menamatkan status bujang mereka pada usia yang lewat. Malah golongan wanita juga memperlihatkan corak pembawaan yang sama. Seseorang wanita yang sudah mencapai 27 tahun dan masih belum menemui jodoh akan dianggap sudah terlewat untuk berkahwin. Para panel dan moderator sekalian, dalam konteks global pula, kajian yang dibuat oleh Jones pada tahun 2007 menunjukkan bahawa negara Jepun, Thailand, Myanmar, Taiwan, Filipina dan juga Indonesia sebagai antara negara yang dilanda trend kahwin lewat dan memberi kesan kepada ekonomi, sosial dan prospek kehidupan masyarakat masa kini. Seperti yang kita ketahui, perkahwinan berfungsi sebagai mekanisme penerus garis keturunan dan juga sebagai saranan perikatan dengan garis keturunan yang lain dan kawalan yang rapi oleh golongan tua bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan keturunan. Walau bagaimanapun, maksud dan nilai perkahwinan itu kini sudah mengalami perubahan. Misalnya, isu di Jepun. Isu kahwin lewat bagi wanita merupakan salah satu masalah serius dengan semakin kurang penduduknya memilih untuk berkahwin dan memiliki anak. Bagi kelompok akademik, situasi ini dianggap sebagai bom masa demografi Jepun. Rata-rata usia perkahwinan pertama di Jepun semakin meningkat selama beberapa dekad. Menurut statistik mengenai umur, rata-rata pada perkahwinan pertama, lelaki dan wanita di Jepun akan berkahwin lebih lewat daripada generasi sebelumnya. Pada tahun 2018, dianggarkan purata umur wanita yang berkahwin untuk pertama kali adalah 29.4 tahun. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Meiji Yasuda Life Insurance pada tahun 2016, mendedahkan penurunan bilangan wanita yang berumur 20 tahun ke atas yang mahu berkahwin menunjukkan penurunan kepada 82.2% pada tahun 2013 kepada 59% pada tahun 2016. Bilangan ini sekaligus menunjukkan isu kahwin lewat di Jepun merupakan satu isu yang tidak boleh dipandang remeh. Mereka menganggap bahawa kahwin lewat adalah lebih baik daripada tidak berkahwin langsung tanpa menyedari kesan tersebut boleh mempengaruhi struktur demografi di negara mereka. Pada pertengahan 1990-an, menurut angka bancian pemerintah, hanya 1 dari 20 wanita di Jepun yang belum pernah menikah pada usia 50 tahun. Tetapi pada tahun 2015, tahun terakhir statistik yang tersedia telah berubah secara drastik dengan 1 dari 7 wanita masih belum berkahwin pada usia itu. Dan bagi wanita berusia 35 hingga 39 tahun, peratusannya lebih tinggi. Hampir 1/4 belum pernah berkahwin berbanding hanya sekitar 10% 2 dekad sebelumnya. Melalui statistik-statistik ini, dapat kita lihat perkahwinan lewat dalam kalangan wanita adalah salah satu masalah yang perlu diberi perhatian. Seiring dengan peredaran zaman, bukan hanya di negara-negara barat seperti Eropah dan Amerika Syarikat, malah di negara-negara Asia juga, pilihan untuk menangguh atau melewatkan perkahwinan telah berkembang menjadi satu gaya hidup. Setakat ini sahaja dari saya berkenaan statistik perkahwinan lewat dalam kalangan wanita yang dapat saya kongsikan. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel pertama atas hujah yang amat menarik dan padat sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh, tren perkahwinan lewat dalam golongan wanita memperlihatkan peningkatan dari masa ke masa. Kita juga sedia maklum seperti yang dinyatakan saudari panel pertama tadi,
bahwa terdapat negara-negara lain yang mengalami fenomena kawin lewat ini seperti Jepun. Seterusnya, sudah semestinya kita ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan fenomena kawin lewat dalam kalangan wanita. Adakah peranan yang dipikul oleh wanita pada abad ke-21 ini memperlambatkan proses perkawinan bagi golongan ini? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada panel kedua, yaitu Saudari Nawazila. Silakan panel kedua. Terima kasih moderator atas soalan tersebut. Baiklah, Assalamualaikum kepada semua ahli panel sekalian. Pada pendapat saya, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada perkawinan lewat dalam kalangan wanita. Antaranya adalah kesukaran mencari calon, tidak bersedia, mengutamakan pelajaran, dan komitmen terhadap kerjaya. Pertama adalah kesukaran mencari calon yang sesuai untuk berkawin. Di mana wanita yang lewat berkawin, kebiasaannya mereka terlalu memilih dalam aspek mencari calon atau pasangan hidup. Mereka juga terlampau mementingkan aspek status dan pekerjaan yang setaraf dengan mereka. Terdapat juga ibu bapa dan ahli keluarga menjadi salah satu penyumbang kepada anak-anak perempuan kawin lewat, di mana ibu bapa dan ahli keluarga tersebut mereka cerewet dalam memilih calon untuk dijadikan menantu. Setengah keluarga yang berkedudukan lebih, mereka bercenderung memilih calon yang mempunyai kekayaan dan taraf pekerjaan yang baik berbanding kebahagiaan yang bakal dikecapi oleh anak. Ibu bapa atau ahli keluarga yang mempunyai pemikiran sedemikian, kebiasaannya berpendapat bahawa kekayaan boleh memberikan segala-galanya dalam hidup, sama ada keselesaan, kemewahan, kebahagiaan, termasuklah kasih sayang. Kedua pula adalah tidak bersedia. Faktor tidak bersedia kebiasaannya selalu dikaitkan dengan alasan mempunyai tanggung jawab yang besar dan lebih utama, yaitu tanggung jawab terhadap ibu bapa sebagai seorang anak. Mereka terpaksa memikirkan tanggung jawab dan bantuan yang perlu dihulurkan kepada ahli keluarga, terutamanya bagi yang kurang berkemampuan. Dalam masa yang sama, mereka juga tidak bersedia akibat daripada mampu menyara keluarga terlebih dahulu sebelum memikirkan hal perkawinan. Alasan tidak bersedia dalam kalangan wanita yang lewat kawin ini kemungkinan juga disebabkan oleh beberapa perkara lain, yaitu mempunyai terlalu ramai ahli keluarga yang perlu ditanggung. Mungkin masih ada adik-adik yang masih kecil ataupun masih bersekolah yang perlu mereka tanggung. Seterusnya, mereka juga terpaksa menjaga dan menumpukan perhatian terhadap ibu bapa yang telah tua. Tambahan pula, sekiranya wanita tersebut mempunyai anak yang merupakan anak yang sulung, yang mana mereka mempunyai tanggung jawab dalam keluarga adalah lebih besar. Kita selalu dengar bahawa anak sulung mempunyai peranan sebagai ketua keluarga dan bertanggung jawab menjaga dan membantu ahli keluarga. Yang ketiga pula adalah mengutamakan pelajaran, di mana wanita yang lewat berkawin ini juga disebabkan menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi disebabkan beberapa perkara seperti pertama, untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam suatu jawatan. Seperti yang kita tahu, tahap kelulusan akademik yang tinggi adalah penting untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam suatu jawatan ataupun suatu pekerjaan. Kedua, berdasarkan minat seseorang dalam mendorong golongan ini untuk melanjutkan dalam pelajarannya. Kaum wanita juga dikatakan berjaya menghabiskan belajar peringkat sekolah dan seterusnya, menyambung ke pengajian di institusi pengajian tinggi berbanding lelaki. Keadaan wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi juga membuatkan mereka melengah-lengahkan perkawinan. Bahkan, wanita ini juga ingin merealisasikan impian mereka terlebih dahulu sebelum mempunyai komitmen lain, terutamanya dalam alam perkawinan. Apa yang kita dapat kaitkan antara lewat perkawinan dalam kalangan wanita dengan pembelajaran adalah semakin tinggi pendidikan seorang wanita, maka semakin tinggi kadar yang menyumbang kepada kelewatan perkawinan dalam kalangan wanita. Dan yang terakhir pula adalah komitmen terhadap kerjaya. Kebiasaannya, wanita yang bekerjaya ini mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Apa yang kita perlu tahu berkaitan faktor komitmen wanita terhadap kerjaya ini dengan kelewatan berkawin adalah di mana wanita tersebut adalah ada kemampuan untuk berdikari akibat kestabilan dari segi keuangan. Selain itu, mereka ada kebebasan untuk merancang
dan mengatur kehidupan peribadi sendiri. Kemampuan mereka dari segi kewangan yang baik dan berpendapatan yang mencukupi menyebabkan mereka sudah biasa bersendirian tanpa memerlukan sokongan seorang lelaki dalam hidup mereka. Bahkan kesibukan mereka juga dalam kerjaya juga menyumbang kepada seseorang tersebut tidak mempunyai masa untuk mencari calon hidup. Lagi-lagi sekiranya seseorang wanita tersebut mempunyai pangkat atau kedudukan yang tinggi dalam suatu organisasi. Mereka lebih sibuk dan mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi dalam suatu pekerjaan. Itu saja dari saya. Terima kasih panel kedua atas lontaran hujah mengenai faktor-faktor kahwin lewat dalam golongan wanita. Sebentar tadi, panel kedua mengemukakan beberapa faktor penting yang mendorong kepada peningkatan tren perkahwinan lewat dalam golongan wanita seperti kesukaran mencari calon yang sesuai, mengutamakan pelajaran, serta komitmen terhadap kerjaya. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan statistik dan faktor serta contoh negara yang turut berlakunya fenomena kahwin lewat ini, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan apakah kesan fenomena kahwin lewat ini kepada individu maupun negara sekiranya perkara ini terus berlanjutan. Saya persilakan panel kita yang ketiga iaitu Saudari Nabihah untuk memberikan sedikit ulasan. Ya, terima kasih untuk soalan yang telah dikemukakan oleh moderator sebentar tadi. Okey, sebenarnya untuk kesan perkahwinan lewat dalam kalangan wanita ni terdapat banyak ya, kesan kepada individu dan kesan kepada negara. Kalau kesan kepada individu itu sendiri ialah wanita tersebut akan mempunyai tahap kesuburan yang rendah. Usia yang dianggap sesuai bagi berkahwin bagi wanita ialah 26 tahun. Manakala usia yang sesuai untuk lelaki pula berkahwin berumur 28 tahun. Tapi apabila wanita dan lelaki tersebut masing-masing telah mencapai usia 28 tahun dan 33 tahun dan 37 tahun, itu sudah disifatkan sebagai kahwin lewat. Oleh hal yang demikian, kita boleh lihat institusi keluarga di mana ibu bapa mereka berkahwin sekitar umur 33 hingga 37 tahun, mempunyai institusi keluarga yang kecil di mana anak yang mereka dapat lahirkan hanya 1 hingga 2 orang sahaja. Untuk kesan kepada negara, saya boleh nyatakan dua di sini di mana saya bagi contoh kepada negara kita itu sendiri iaitu negara Malaysia. Iaitu kita boleh mempercepatkan proses penuaan negara. Menurut Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Encik Abdul Syukur Abdullah mengatakan bahawa penurunan kadar kesuburan penduduk menimbulkan masalah kepada negara kerana kita akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja sekaligus kerajaan terpaksa membawa masuk pekerja asing yang boleh dianggap sebagai satu pembaziran di negara ini. Hal ini disebabkan perkahwinan lewat itulah bila setengah keluarga hanya dapat melahirkan 1 hingga 2 orang anak saja, mereka tidak dapat menyumbang kepada anak untuk dijadikan pekerja untuk negara ini. Selain itu, negara juga akan mengalami keadaan kekurangan penduduk. Kekurangan penduduk ini akan menyebabkan sumber semula jadi di sesebuah negara tidak dapat digunakan sepenuhnya. Hal ini kita boleh lihat seperti negara-negara maju seperti Kanada, Australia dan Brazil di mana negara-negara ini mempunyai sumber-sumber jadi serta sumber hutan dan mineral yang banyak. Kita boleh lihat ya sebagai contoh negara Kanada di mana negara ini memberikan 100% elektrik percuma kepada rakyat dia. Kerana di negara tersebut mereka tidak perlu mencari bekalan elektrik yang banyak untuk kegunaan penduduk mereka lah sebab sumber-sumber jadi mereka tu tidak habis digunakan. Tidak seperti negara-negara lainnya di mana negara yang mempunyai jumlah penduduk, mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk diberikan kepada penduduk mereka. Seperti yang kita tahu ya, untuk pengetahuan semua, terdapat banyak negara maju yang mempunyai situasi di mana anak yang dilahirkan mereka tidak mampu atau yang dilahirkan oleh mereka ni hanya mampu untuk menggantikan ibu bapa mereka saja
dan tidak mampu untuk menyumbang kepada pertumbuhan penduduk negara. Hal ini bermaksud sekiranya satu keluarga tersebut hanya melahirkan satu orang anak, keluarga tersebut tidak dapat menggantikan ibu bapa mereka. Maksudnya anak mereka nanti tidak dapat melahirkan jumlah bilangan ibu bapa mereka. Tapi kalau anak yang dilahirkan oleh institusi keluarga itu dua orang anak tersebut hanya akan dapat menggantikan ibu bapa mereka saja. Tapi mereka tidak dapat menyumbang kepada pertambahan penduduk negara. Jadi bila ibu bapa mereka sudah tiada, anak yang ada tu hanya jadi pengganti saja, tidak menyumbang kepada pertumbuhan negara. Sekiranya negara itu mempunyai kekurangan penduduk, dia akan kekal sebagai kekurangan penduduk saja. Tidak akan naik walaupun mereka pernah lahirkan anak 2 orang kerana tidak mampu menyumbang. Melainkan mereka dapat melahirkan 3 hingga 4 orang anak, 5 orang anak, itu dapat menyumbang kepada pertambahan penduduk negara. Sekian saja itu daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan panjang lebar berhubung kesan perkahwinan lewat ini yang turut memberi kesan kepada negara. Memang tidak dapat disangkalkan lagi, fenomena kahwin lewat dalam kalangan wanita bukan hanya memberi kesan dan cobaan kepada diri sendiri, malah ianya turut memberi kesan kepada negara. Walhal kita sedia maklum bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah memperkenalkan dasar kependudukan negara pada pertengahan 1980-an dengan harapan Malaysia mencapai 70 juta penduduk pada tahun 2100. Sidang hadirin, demikianlah tadi perbincangan semua ahli panel kita mengenai perkahwinan lewat dalam kalangan wanita pada masa kini. Konklusinya, perkahwinan merupakan satu tuntutan hidup dalam kehidupan manusia. Perkahwinan bukan saja berperanan sebagai penyambung keturunan, tetapi juga membekalkan pelbagai kelebihan kepada pembangunan keluarga. Walau bagaimanapun, fenomena kahwin lewat bertindak sebagai satu gelombang baru yang mempengaruhi pemikiran generasi muda dan melewatkan usaha golongan ini untuk melangkah ke gerbang perkahwinan seawal usia berkahwin. Lebih-lebih lagi dalam kalangan wanita pada masa kini. Perkembangan dunia telah banyak mengubah pendirian golongan wanita dan keinginan untuk hidup berdikari dan memajukan diri. Pelbagai cabaran yang dihadapi oleh wanita pada masa kini turut menyebabkan pegangan terhadap soal perkahwinan semakin berubah. Sehubungan itu, golongan wanita perlu berfikir di luar kotak dan menyedari implikasi yang bakal timbul kerana fenomena ini bukan satu permasalahan individu tetapi satu masalah yang mampu memberi kesan yang tinggi kepada negara. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir pada hari ini. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita semua. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan rancangan forum daripada kami pada hari ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya memohon mengakhiri bicara ini dan memohon mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.